Semuanya cantik-cantik belaka lah. Yang mana yang saya rasa saya naknya? Wow, cantiknya dengan seni dia. Wow, saya main suka. Ya ni, kenapa masalah? Ada masalah ke? Cikgu, saya sebenarnya sedang keliru, cikgu. Sebab saya rasa semua rekaan ni semua cantik-cantik belaka. Itu tak ada rasa macam nak masalah. semua, cikgu. Okey, tak ada masalah. Meh, ikut saya. Kita terus ke? Boleh, cikgu? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan saya rasa di hari Sabtu yang indah ni, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah sama-sama kita ingin menimba ilmu kerana pelbagai perkara yang kita akan terokai hari ini. Tetapi sebelum itu, dengan angka COVID-19 ya mungkin ada yang risau, tetapi insyaAllah kalau kita bersama-sama berjuang menentang COVID-19, kita mampu menang dengan perjuangan ni ya. Tetapi dengan cara yang begitu senang, mengikut SOP, 3 cara yang mudah. Yang pertama iaitu memakai pelitup muka. Pastikan anda pakai pelitup muka dari atas hidung secukupnya sehingga ke bawah dagu. Nombor 2, duduk di rumah tetapi kalau terpaksa keluar untuk membeli keperluan asas, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial 1 meter daripada diri sendiri sehingga orang yang seterusnya. Yang nombor 3, kebersihan diri. Begitu senang kita nak jaga ni ya, kebersihan diri. Pastikan anda selalu membasuh tangan guna air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, hari ini sebenarnya pelbagai perkara yang kita ingin terokai dan tentunya kita ada menjemput seorang tenaga pengajar yang begitu berpengalaman dalam mata pelajaran ini. Saya ingin menjemput Cikgu Awaluddin Muhammad dari SMK Permai Indah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ini? Sihat. Alhamdulillah Cikgu. Sihat. Cikgu boleh perkenalkan diri tak dengan murid-murid kita di rumah? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Awaluddin. Boleh panggil saya Cikgu Din lah. Jadi saya mengajar di SMK Permai Indah Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan saya telah menjadi guru lebih kurang 16 tahun. 16 tahun Cikgu. Ya, alhamdulillah Cikgu. Ya, saya rasa itu pengalaman yang begitu luas tu. Ya, dan Cikgu, tentunya dalam penerokaan kita hari ini, kita sebenarnya bukan berdua sahaja. Betul. Kita ditemani oleh murid-murid, adik-adik kita yang di dalam talian juga. Ya, betul. Ya, mungkin kita boleh menjemput mereka. Hai, adik-adik di rumah. Selamat pagi. Boleh lambai sikit? Selamat pagi, Cik. Selamat pagi. Wah, memang bertenaga mereka di rumah ni. Baiklah, saya akan menyebut nama murid-murid kita seorang-seorang dan sila perkenalkan diri anda ya. Yang pertama, kita ada Muhammad Asrul Hakimi. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abani, saya Asrul Hakimi. Adik Asrul, kita tak nampak muka lah. Naik. Tu dia. Kacak bergaya adik Asrul kita. Silakan adik Asrul, perkenalkan diri. Dah buka mic ke? Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Hai Abani, saya Asrul Hakimi. Baik, saya suka dia juga begitu ringkas. Baiklah, terima kasih Asrul. Bagus. Seterusnya kita ada Puvendran. Silakan Puvendran. Selamat pagi, Cikgu. Hai, Abang Hanif. Nama saya Pavendran. Baiklah. Terima kasih Puvendran. Saya juga suka ringkasan itu. Seterusnya kita ada Paventan. Pavendran. Silakan Paventan. Hai Abang Hanif, saya nama Pavendran. Baik. Cikgu ni adik-beradik ke cikgu? Kembar. Kembar. Oh, I see. Menarik. Wah, alhamdulillah bagus kita ada kembar hari ini bersama-sama kita. Dan yang terakhir kita ada Syatesh. Silakan Syatesh. Selamat pagi Cikgu. Hai Abang Hanif, nama saya Syatesh Sanggeswaran. Baiklah. Terima kasih ya murid-murid dalam talian ni. Saya suka komen ringkas. Saya suka adik-adik kita hari ini ya. Bagus tu. Ya, tak apa. Ya, murid-murid kita di dalam talian juga daripada sekolah yang sama dengan Cikgu Awaluddin kita, iaitu SMK Permai Indah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cikgu, saya dengar cikgu ada nama ringkasan yang kita boleh panggil hari ini.
Cikgu Din. Cikgu Din? Cikgu Din. Cikgu Din, Cikgu baiklah. Din. Bagi kalau awal kan jadi macam lagu pula. Kan macam lagu pula kan cikgu. Dengan. Baiklah, kita panggil Cikgu Din. Dan cikgu, hari ini sebenarnya tentu ya pelbagai benda yang kita ingin terangkan. Cikgu, terangkan sedikit apa yang kita ingin belajar hari ini dalam mata pelajaran produksi reka tanda. Ya Hanif, hari ini kita akan meneroka lebih lanjut tentang reka letak berbantukan komputer. Jadi sebelum tu kita kena tahu dululah apa dia punya standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Betul, cikgu. Okey, yang standard kandungan kita pada hari ini sama juga dengan episod sebelumnya, iaitu komposisi reka letak. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Ada 4. Yang pertama 3.1.5 membina komposisi reka letak mengikut lakaran. Okey, yang kedua menilai komposisi reka letak. Okey, yang ketiga mengesahkan komposisi reka letak yang dipilih. Dan yang keempat 3.1.8 menghasilkan cetakan akhir komposisi reka letak yang dipilih. Baik. Baik, itu cikgu, saya rasa pelbagai benda kita ingin terokai hari ya, ini. Betul. Jadi kalau kita sedia maklum, sebelum ni kita dah teroka tentang lakaran komposisi reka letak. Baik. Macam yang Hanif tunjuk tadi lah kan. Jadi hari ini kita akan terus sambung. Kita terus sambung proses membina komposisi reka letak berdasarkan lakaran yang kita dah pilih. Menarik cikgu, membina komposisi daripada lakaran tersebut. Ya, Baiklah betul. cikgu, saya pun sebenarnya saya dah perasaan ingin tahu tu dah membuat-buat tu cikgu. Tetapi saya rasa sebelum tu baik kita berehat sebentar sebelum kita meneroka dengan lebih lanjut. Pastikan anda di rumah jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Test sebenarnya asal test. Okey. Next apa kita buat cikgu? Yang cikgu nak saya lakar tu is in the next segment, bukan sini. Dan selain. Okey. Ini saya hanya buat explanation sikit je. Sebenarnya saya tanya soalan kat budak. Okey. Nanti dia kata, ya sila Pak Cikgu, bila saya tanya, saya nak tanya budak. Host kata apa dah? Okey, boleh Cikgu. Okey. Proses membina komposisi reka letak mengikut lakaran tentang contoh perkakasan membina. Tak apa je. No worries. Ni semua yang cikgu design ke macam mana cikgu? Ya. Baik. Nanti saya boleh cakaplah ni semua yang hasil-hasil yang cikgu telah reka. Dan saya pasti yang mungkin ini adalah asas apa yang kita ingin belajar hari ini, adalah apa yang kita ingin teroka hari ini adalah asas kepada apa yang ada. Okey, cun. Tak ada. Okey. So far so good. Takut soal perlahan. Boleh. Cikgu nak kuat lagi pun boleh lah. Kalau nak. Boleh. Nanti kita berperang cikgu. Boleh. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Ya, nama saya Hanif Sean dan hari ini kita ingin pelajari mata pelajaran produksi reka tanda. Tentu saya ditemani oleh tenaga pengajar yang begitu berpengalaman 16 tahun iaitu Cikgu Awaluddin, ya, yang mesra panggilannya Cikgu Din.
Ya, Cikgu Din, Cikgu. Tadi kan sebelum kita mula rancangan, saya tengok juga pelbagai rekaan dekat sini. Adakah ini semua rekaan yang hari ini apa yang kita akan belajar adalah asas kepada segala rekaan ini? Betul, Zani. Betul, Ya. betul. Inilah asas dia. Apa yang kita terokar ini adalah asas untuk hasilkan semua hasil kerja yang ada ke depan ni. Baiklah, Cikgu. Silakan, Cikgu. Apa lagi yang kita akan terukar hari ini? Jadi kalau kita tengok hari ini, saya mula terus. Silakan. Kalau kita tengok hari ini, tadi Hanif dah tunjuk ada beberapa lakaran. Ada beberapa lakaran. Okey, jadi daripada lakaran ni lah yang kita nak pilih dan kita nak bina komposisi reka letak. Jadi untuk pengetahuan Hanif dan juga murid-murid sekalian, okey, pemilihan lakaran ni, bila kita nak pilih lakaran yang terbaik ni, kita kata-kata murid perlu berbincang dengan guru. Murid perlu berbincang dengan guru, baru dia cikgu akan tentukan lakaran mana yang terbaik untuk dijadikan sebagai komposisi dalam reka letak berkomputer. Menarik, Cikgu. Ya, seperti saya tengok yang Cikgu ada di skrin ni juga, antara tiga yang saya tengok tadi lah, tiga tu mungkin ada rumah yang ada ke kiri, ke kanan, ada juga yang menegak. Ya, Dan ya, Cikgu ada betul, bagi betul. contoh lakaran yang terbaik Betul, di sini. Jadi kita daripada lakaran ni tadi yang kata-kata kita kaitkan dengan yang episod yang sebelum ni, kita buat lakaran. So lakaran ni lah tadi kita jadikan dia sebagai panduan. Sebagai panduan. Baiklah. Okey, jadi apa proses seterusnya? Okey, jadi sebelum tu kata-kata bila kita nak buat komposisi ni, kita perlukan perkakasan. Perkakasan, baiklah, Cikgu, jadi betul. saya ingat nak tanya kepada pelajar kita lah, pada Silakan, murid-murid Cikgu. sila. Okey, nak tanya pada Asrul. Asrul, Ya, Cikgu. okey, boleh tak bagikan satu contoh dekat cikgu, satu perkakasan komputer untuk komposisi reka letak? Ya, Cikgu. CPU, Cikgu. Ya, betul, tepat Yang sekali. pertama cikgu tadi CPU, CPU. CPU, menarik. Itu kalau bahasa Inggeris lah. Ha. CPU. Kalau bahasa Melayu, kita panggil dia unit pemprosesan pusat. Unit Okey? pemprosesan pusat. Jadi Baiklah. memang CPU memang kena ada lah. Baik. Kalau tak ada CPU, apa pun tak boleh. Betul, cikgu. Okey, kalau saya nak tanya soalan lagi boleh? Boleh, cikgu, silakan. Pak Aven, Cikgu, boleh bagi lagi satu contoh tak Pak Aven? papan ke kunci, Cikgu? Papan ke kunci. Papan ke kunci. Keyboard. 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 Menarik, betul. Jadi kita kata tapi Hanif, bukan setakat CPU, bukan setakat papan ke kunci saja yang kita Betul. perlukan, Hanif. Tadi kita apa, perlukan unit pemprosesan, papan ke kunci, ada lagi? Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi, Hanif. Okey. Ha. So kita kalau yang bahan perkakasan lain yang yang kita perlukan adalah contoh macam screen monitor. Cikgu, Okey. tentu skrin monitor kena ada, Cikgu. Mesti ada. Kalau tak, kita ada, dok gerak nak tengok apa, Cikgu? Ya, Macam betul. tu? Memang tak nampak apa-apalah kan. Betul. Mouse mesti ada tertikus lah. Tertikus, Dan penting. biasa sebut mouse kan. Sebut tertikus pula dah kan. Kemudian ada juga alat pengimbas dan juga pencetak Baiklah. mesin pencetak. Alat pengimbas, pencetak jika kita ingin mengadakan seperti yang tadi lah, Cikgu, Ya, dalam ya, bentuk ya. kertas tu. Ya. Baik. Tapi Hanif, Ya. setakat perkakasan saja tak cukup. Ya, kita perlu juga perisian, Hanif. Perisian. Kita perlukan perisian, Hanif. Perisian apa yang kita perlu, Okey, Cikgu? perisian yang kita perlukan adalah Adobe Illustrator, CorelDRAW dan juga MS Paint. Tapi Hanif, Ya, saya. bukan tiga perisian ni saja. Uish, dah banyak dah ni, Cikgu. Kita Dengan panggil dia perkakasan software. tadi, dengan perisian lagi. Kadang-kadang orang panggil perisian. Tapi saya lebih selesa panggil software lah. Software. Lah. Budak-budak sekarang pun dia panggil software kan. Jadi Apa lagi ada contoh perisian dia. Kita ada Adobe Photoshop, Baik. kita ada Microsoft Publisher, kita ada Microsoft PowerPoint dan juga kita ada FlexiSign. Itu pun boleh juga. FlexiSign, Cikgu. Ya, betul, dah boleh. 6 dah saya rasa campur dengan 3 yang kita ada di skrin ni, Cikgu. Ya, banyak sebenarnya. Maknanya untuk kita nak buat satu rekaan itu tidak semestinya hanya menggunakan satu perisian, tak tetapi semestinya. mungkin Banyak, menggunakan beberapa banyak option, banyak pilihan. lebih canggih lah mungkin yang seperti yang kita ada di depan mata saya betul, ni. betul, betul. Menarik, Cikgu. Ya, Menarik. so Hanif, saya ingat kita tak nak buang masa lagi lah. Baik. Jadi saya nak teruskan Silakan, dengan Cikgu. penerokaan kita. Boleh. Kita nak bina komposisi, nak tunjuk dekat murid-murid cara nak bina komposisi menggunakan perisian Adobe Illustrator. Baik, Ya? saya pun dah tak sabar dah nak tengok ni, Cikgu. Okey.
Seperti inilah tadi cikgu yang ada di yang saya tengok tadi ya. Ya, yang ini adalah imej ataupun penghurufan yang kita dah tetapkan. Jadi lakaran tu tadi hanyalah sebagai panduan. Jadi kita tak payah pening kepala lagi dah. Nak buat macam mana sebab kita dah ada panduan itulah. Menarik cikgu. Ya, betul. Dengan mungkin hanya komponen-komponen yang saya nampak seperti ada 3 komponen. Empat cikgu? Empat komponen. Dengan 4 komponen ini macam-macam rekaan yang kita boleh buat. Ya, betul. Sebab seperti yang cikgu katakan, ini adalah hanya panduan. Ya, betul. Jadi untuk pengetahuan Hanif dan murid-murid sekalian, jadi perisian reka letak ni dia banyak menggunakan istilah bahasa Inggeris. Jadi kalau saya nak terjemahkan satu persatu tu, mungkin dia kata akan macam ambil masa sikitlah. Jadi sebab saya dah terbiasa guna istilah ni dalam bahasa Inggeris, jadi saya minta maaflah saya gunakan dalam bahasa Inggeris kalau ada beberapa istilah ni lah. Baik, cikgu. Ya. Okey, so kita tengok dekat sini dekat perisian ni, perisian reka letak ni. Okey, so kita ada beberapa bahagian dekat antara muka dia. Okey. Yang ni kita panggil dia menu bar lah. Kat sini menu bar. Okey. Yang ni kita panggil dia toolbar. Toolbar. So dekat kat menu bar ni kita nak buat cipta dokumen yang baru boleh lah. So kita pergi kat file and then klik new. Menu bar bahagian atas ya cikgu, dan ya, toolbar di betul. bahagian Atas ni kiri menu bar. skrin tersebut. Ni. Kalau saya nak tukar daripada bahasa Melayu juga agak rumit sikit lah. Jadi saya panggil menu bar je lah. File dan new. New tu barulah. Kita cipta dokumen yang barulah. File yang baru. Okay, kemudian kita ada place. Place ni kalau kita nak letak gambar lah. Kalau kita dah ada gambar ataupun image ataupun grafik, kita boleh letak, tekan place. Okey, kalau mana-mana kita boleh muat naik juga cikgu daripada komputer kita ataupun muat turun daripada internet. Betul. Okey. Kemudian kita ada export. Boleh export ni kita boleh export dokumen kita kepada format yang lain. Tak semestinya format Adobe Illustrator. Okay, so kita tengok sikit apa function-function sikit dah, ringkas dah. Silakan cikgu. Okey, kalau kita tengok kat sini, kat sini ada selection tool. Ni selection tool ni kita nak gunakan dia untuk drag, nak move, nak gerakkan image dan juga penghurufan. Kemudian kita ada fill color. Ni fill color ni untuk kita masukkan warna lah. Kita nak masukkan warna dalam imej ataupun reka bentuk kita lah. Kemudian masukkan kita ada dalam imej tersebut ataupun boleh masuk warna mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ya, semua boleh. Semua boleh. Kemudian kita ada type tool. Type tool ni untuk kita buat penghurufan lah. Kita nak buat penghurufan. Kemudian seperti yang cikgu ada di situ tulisnya lindung diri, lindung semua. Itu cikgu menggunakan penghurufan type tool dia cikgu di bahagian bawah. Ya, betul. Sinilah. Stay at home cikgu menggunakan type tool juga. Ya, betul. Type tool juga. Type tool juga. Boleh berubah-ubahlah dia punya bentuk huruf dia. Ya. Cuma type untuk penghurufan ni, yang ni saya dah grafikkan dia dah stylizekan dia. Betul. Nampak pun canggih sikit cikgu ada style tu. Betul. Kemudian kita ada hand tool. Kita tengok hand tool. Hand tool ni untuk kita gerakkan artboard kita lah. Kita gerakkan artboard. Artboard ialah seluruhnya. Ya, yang warna putih ni artboard kita. Baik. Yang putih ni artboard. Kita kata umpama macam kertas lukisan lah. Kertas lukisan. Macam kertas lukisan kita. Kemudian kita ada screen size. Kita boleh tukar screen size kita. Berapa peratus. Okey. Dia sehingga kalau nak lebih terperinci cikgu. Ya. Betul-betul. Sampai 64%. Zoom ke dalam lah. Boleh. Boleh zoom ke dalam lah. Okey. Apa lagi yang kita ingin jadi, tokai? kalau kita dah ada dokumen, kita kata kita dah ada dokumen. Macam mana kita nak simpan ataupun nak save? Okey, senang saja je. Pergi kat file. Di bahagian menu bar di atas. Menu bar balik. Pergi kat file and then pergi dekat save as. Save as kita boleh pilih lah. Kata sini dekat kita punya format file Adobe Illustrator. Contohlah. Tapi dia ada format-format yang lain juga lah. Betul. Kan? Jadi saya ingat macam ni lah. Apa kata kalau Hanif cuba sendiri? Boleh cikgu. Hanif cuba sendiri. Baik. Macam mana nak buat ni? Saya tunjuk daripada jauh. Boleh cikgu. Ya? Saya cuba terokai apa yang kita ada di sana. Betul. Baiklah. Ya. Apa yang ingin cikgu saya lakukan?
Okey, Hanif buka file new. Saya buka file new. File new. Tekan atas di menu bar. Ya. Saya tekan new. Okey. Tekan saja okey. Tekan saja. Tekan okey, create. Create. Cikgu. Ya, pandai Di Hanif. bawah. Ya. Ini artboard yang baru. Ya, artboard yang baru. Baiklah. So Hanif tekan type tool. Type tool Tu seperti yang cikgu atas tu, ya sini. Ya. Type tool. Pergi dekat situ. Saya type di sini. Type lah apa pun nak type. Baiklah, kita cuba cikgu. Ya. Saya type. Tak apa. Tengok boleh nampak tak? Mungkin tak nampak cikgu. Mungkin tak kita apa, kena boleh nampak. zoom in Okey. tadi. Pergi dekat selection tool. Saya Ambil pergi dekat selection tool. selection tool di sini. Ya, okey. Pergi dekat tu dan tarik. Tarik. Saya tarik sini ya. Ya, pandai. Wah, baguslah Hanif. Itu dia. Ya, tu dia. Boleh cikgu So Ya. ini type tool untuk kita membuat penghurufan tadi seperti yang cikgu katakan. Baiklah. Contohlah. Kalau saya ingin tukar warna cikgu. Boleh. Saya Ya. tunjuklah kejap lagi. Boleh. Menarik cikgu. Ya, Baiklah, apa lagi yang cikgu ada hari Okey, ini? saya nak tunjuk yang lain. Silakan cikgu. Okey. Jadi, kalau kita tengok sini, ini kita dah ada lah. Okey, kita dah ada kita punya image, grafik dan juga pengurufan. So, bila kita dah buat, kita susun lah. Kita susun lebih kurang macam ni lah. Yang ni kita berwarna lah. Kita letakkan warna pada reka bentuk kita tu. Kemudian, baru kita buat kajian warna. Menarik, cikgu. Kajian warna. Kajian warna. Ya. Apa maksud tu cikgu? Kajian warna ni sebenarnya kata-kata budak nak tengok warna apa yang bersesuaian dengan tema poster tu ataupun reka letak tersebut. Jadi bila ditunjuk pada guru, okey, kita boleh nampak okey sama ada dia gunakan kata kajian warna panas, warna sejuk, warna harmoni dan sebagainya. Baiklah. Mungkin mereka ingin membuat kontra ya cikgu Ya, dengan betul. image yang berada di hadapan dengan warna latar belakang. Baik. Jadi benda ni tak dicetak lagi. Semua dalam bentuk paparan dalam Adobe Illustrator lagi. Belum print lagi. Cuma bila di dalam kelas bila budak dah hasilkan ni, murid-murid dah hasilkan ni, dia kena tunjuk pada cikgu lah. And then cikgu yang akan bantu. Memang kena bimbing, cikgu kena bimbing lah. Apa warna yang menarik. Last kali, jadi dah macam ni. Ni contoh. Ada hasilnya. Baiklah cikgu. Cuba kita borak sikit dengan murid dan talian kita. Kita tanya mereka. Macam mana dengan penerokaan tadi? Satesh Satesh nak cakap. Cuba cakap Satesh. Kita pendapat Satesh. Satesh macam mana tadi Satesh? Satesh saya pasti Satesh dah mahir dengan segala kemahiran asas ini. Ya Satesh? Satesh? Baiklah. Tak apa. Mungkin kita cuba Puvendran. Boleh. Antara salah satu kembar tadi cikgu. Puvendran. Ya, cikgu. Apa pendapat Puvendran dengan kemahiran asas tadi? Saya pasti Puvendran pun dah terbiasa dengan segalanya tadi. Rekap letak itu memang cantik dan menarik, cikgu. Kena cakap cantik. Cikgu yang buat. Tapi saya pun setuju. Memang cantik. Memang cantik. Baiklah Puvendran, terima kasih. Puvendran yang abang ke yang adik? Puvendran abang, cikgu. Abang Pavendran adik. Betul. Baiklah, menarik. Ya cikgu. Silakan cikgu. Apa lagi yang kita ingin teruskan? Okey cikgu. Kalau kita kata dari segi perisian ni, mungkin Hanif tertanya-tanya dengan saya kan. Mungkin murid-murid tanya juga. Berapa lama kita perlukan masa untuk mahir dalam perisian ni? Betul cikgu. Sebenarnya untuk mahir dalam perisian ni dia bergantung kepada murid itu sendiri. Lagi rajin murid tu teroka, lagi cepat dia mahir. Betul. Lebih banyak latihan. Ya betul, lagi banyak dia explore. Dia cuba. Dia teroka, lagi banyak dia dapat maklumat, lagi banyak dia dapat kemahiran lah. Betul cikgu. Jadi dia tidak ada kata satu masa yang tertentu lah, tetaplah. Baiklah. Betul cikgu. Cikgu sebenarnya kan saya rasa sangat menarik apa yang kita telah terokai dalam segmen ini mengenai asas alat-alat yang kita perlu, perkakasan yang kita perlu, juga perisian yang kita perlu. Tadi ada 3 di skrin, cikgu pun ada, cikgu Dian ada sebut lagi 3. Saya rasa canggih tu cikgu kalau kita dah bertukar-tukar perisian begitu dan juga kita belajar mengenai menu bar, toolbar, sangat menarik cikgu. Saya pasti banyak lagi yang kita akan terokai selepas ini. So adik-adik kat rumah dalam talian, serta kat rumah pun mesti tak sabar-sabar
sabar tengok apa lagi rahsia yang Cikgu Din nak kongsikan kita dengan segala rekaan ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar saja. Teruskan di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Pencetak biasa berbeza dengan pencetak offset yang digunakan oleh syarikat percetakan. Dalam tempoh 1 jam, pencetak offset berupaya menghasilkan ribuan cetakan. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang menerokai mata pelajaran produksi reka tanda. Saya ada Cikgu Din. Tu nama mesra dia sebenarnya, Cikgu Awaluddin Muhammad dari SMK Permai Indah Bukit Mertajam Pulau Pinang. So tadi Cikgu Din, sebelum kita berehat, kita dah belajar mengenai asas reka tanda serta perkakasan yang kita perlu. Ya, apa lagi yang kita ada hari ini? Saya nampak cikgu ada tulis tu menilai komposisi. Teruskan cikgu dengan penerokaan kita hari ini. Baiklah. Okay. Kita sambung balik apa yang kita dah buat tadi lah. Bila kita dah siap komposisi kita, jadi proses seterusnya adalah kita kena buat penilaian. Kita kena nilai. Kita kena nilai komposisi yang kita dah bina. Okay. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama dari segi prinsip asas reka letak visual. Itu yang paling penting, yang utama lah. Itu yang utama lah. Iaitu kita ada 6. Kita ada 6 prinsip asas reka letak visual. Kita ada kontra, kita ada imbangan, kita ada kesederhanaan, kita ada penegasan, dan kita ada pengulangan dan juga penyatuan. Okay, kalau kita tengok contoh macam ni lah. Okay. Contoh macam ni, okey. So ada prinsip-prinsip ni diaplikasikan. Kita kena apply. Kita kena aplikasikan pada kita punya komposisi. Kita ada pengulangan, nampak sini ada pengulangan. Kita ulang bentuk. Itu prinsip tu. Itu prinsip tu. Kemudian kontra, nampak. Kalau sini putih kan, tiba-tiba sini merah. Ini kontra. Ini contoh kontra. And then ada penegasan. Kita tengok sini warna ni lebih kurang macam warna background kan. Tiba-tiba dia lebih tegaskan. Home. Home maksudnya duduk rumah. Kan? Home. Okay. Itu subjek yang paling penting. Home dia kata. Home tadi. Okay, kemudian ada penyatuan, kita satukanlah. Kita satukan. Kemudian ada ruang dan juga imbangan. Cikgu, adakah ke-6 prinsip ni harus diaplikasi dalam setiap rekaan? Sepatutnya. Sepatutnya. Memang kalau nak bagi reka letak kita tu menarik, memang kena ada ikut prinsip. Kalau tak ikut prinsip, kita bimbang, reka letak tu lari daripada tema. Ataupun mungkin mesej tu takut tak sampai. Takut tak sampai mesej. Saya rasa kita hanya budak kita lah. Boleh. Silakan. Mungkin ada soalan lah. Mungkin ada soalan murid kita dalam talian. Mungkin kita boleh bagi peluang kepada Puven. Tadi Cikgu, saya nak tanya, apa aspek lain selain dari prinsip asas reka bentuk visual? Dia tanya ada tak aspek lain selain daripada aspek prinsip asas reka letak visual. Okey, ada. Memang ada. Memang tadi ada. Saya tanya dah ada 6, ada lagi. Ada lagi Hanif. Ada lagi. Indra. Okey, kita kena juga tengok dari segi tipografi dan juga kita kena tengok dari segi warna. Memang kena tengok. Kadang-kadang penggunaan tipografi yang tak betul pun tak boleh juga. Tak sesuai juga kan, mesej tak sampai. Betul. Contoh kita buat poster berkenaan dengan benda-benda yang sedih, tapi tipografi yang kita gunakan tu, kalau kata-kata bahasa mudah orang panggil font lah kan, font. Jadi maknanya bentuk huruf tu juga ataupun style huruf tersebut. Betul. Kadang-kadang dia gunakan font yang tak sesuai. Okey, poster tu pasal kesedihan, tapi font dia tu kita kata font yang menunjukkan ceria, kegembiraan, macam pesta. Jadi tak sesuai. Mungkin tak sampai sepenuhnya mesej yang kita ingin sampaikan dengan rekaan tersebut. Contoh kata-kata kita buat poster pasal Hari Raya, contohlah kan. Mestilah warna-warni kan. Warna-warni ceria. Ceria. Tapi kita tengok reka bentuk tu tiba-tiba budak buat warna kusam, warna-warna yang macam tak dapat sedih. Balik kampung juga. Tak dapat balik kampung. Janganlah cakap macam tu, saya pun tak balik kampung ni. Yang penting kita selamat. Tu yang penting kan. Kita selamat, kita patuhi SOP. Itu yang sangat penting.
Okey, dia tadilah yang tunjuk Cikgu, lah. seperti yang saya nampak tadi, yang salah satu prinsip yang ada ialah imbangan. Adakah itu sebab tadi masa di awal saya ada contoh 3 rekaan. Saya tengok rumah dia berada di kiri, rumah berada di kanan. Adakah itu mengatakan rekaan tersebut tidak seimbang? Ya, betul. Memang betul. Kita kena tengok bila kita letak kita punya imej, kita punya pengurufan tu mesti seimbang. Kalau tak seimbang pun dia mesti imbangan yang sama ada simetri ataupun tidak simetri. Baik. Dia maksudnya kita tak boleh suka-suka hati letak satu tempat je, tak boleh. Takut bila kita letak satu tempat tu mesej tak sampai. Mesej tak sampai. Sebagai contohlah, sebagai contoh katalah sekarang Hani buat ni Tapi Hani buat kecil je, tak bawah tepi ni. Memang tak nampak lah kan. Tulis tu stay at home, cikgu. Saya pun puas nak cari puas lah mesej cari apa yang baca kan. ingin Ni sampaikan. cerita pasal apa? Tapi yang tunjuk kat sini gambar benda lain. Kan? Kita nak tunjukkan rumah kita tahulah home lah kan. Sebagai contoh. Okey. Baik, cikgu. Apa lagi saya nampak ada chop disahkan tu, cikgu. Yang ni lah. Yang ni lah bila kita nak mengesahkan komposisi reka letak yang dipilih. Okey. Jadi bila dah rekaan ni dah disahkan, baru boleh kita teruskan untuk proses yang seterusnya, iaitu proses mencetak lah. Proses mencetak. Okey. Maka ini adalah hasil terakhir, cikgu. Ya, betul. Jadi ini sebelum kita cetak, kita kena tengok juga. Sebelum kita hasilkan cetakan yang akhir, kita kena juga tengok pastikan cetakan tu berkualiti ataupun tidak. Okay? Kadang-kadang kalau cetakan berkualiti, okeylah. Kalau kena cetakan yang tidak berkualiti, memang tak sesuai lah. Seperti yang kita nampak pun, cikgu, cetakan yang kurang berkualiti ni mungkin warna dia tidak seperti yang kita telah reka. Betul. Ataupun mungkin tulisan dia tak setajam seperti yang kita reka di komputer tadi. Pandai ni, memang pandai lah. Ni pandai lah. Semua web dan talian lagi canggih dari saya, cikgu. Okey, kita tengok seterusnya. Yang terakhir iaitu menghasilkan cetakan akhir komposisi reka letak yang dipilih. So dia ada proses lah, ada langkah kerja lah. Okay, kalau dalam kelas memang cikgu kena ceritalah macam mana proses langkah kerja untuk mencetak. Okay, ini secara ringkas lah, secara asas lah. Maksudnya kita dah pilih file, cetak, ini kita pilih model lah, ikut model pencetak. Kemudian pilih satu pilihan artboard untuk cetak semua ataupun cetak satu saja. Okay, kemudian baru pilih output dan tetapkan pilihan, dan sekali baru kita boleh cetak. Tapi satu perkara saya nak beritahu Hani pula. Kadang-kadang dia printer ni, pencetak ni, dia ada arahan yang berbeza. Mengikut model printer lah. Mengikut model pensil cetak. Mungkin berbeza sedikit daripada yang asas yang kita belajar. Ya, betul. Menarik. Tapi yang penting outputnya, yang cikgu kata situ, hasilnya haruslah berkualiti seperti yang kita telah reka, dan insya-Allah supaya mesej tersebut sampai kepada mereka yang kita nak sampaikan perkara ni, kan? Baiklah, cikgu. Silakan, cikgu, apa lagi yang kita ada? Saya ingat kata-kata kalau apa soalan, saya nak tanya soalan lah. Boleh. Budak kan? Okey. Nak tanya pada satu silang dah. Satu silang tak apa, cikgu. Baiklah. Cikgu nak tanya siapa? Kita ada Asrul. Pavan Deren. Ada tu satu, cikgu. Ya. Okey. Pavan, cikgu nak tanya satu soalan. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, apakah satu contoh prinsip yang cikgu dah terangkan tadi? Bagi satu contoh prinsip yang cikgu dah terangkan tadi. Semuanya ada 6 ke Ada 8? 6. 6 prinsip asas. Baiklah. Contoh satu prinsip. Boleh? Reka letak visual. Tak, satu prinsip. Prinsip satu saja. Apa dia prinsip dia? Cikgu nak bagi bayang-bayang ke atau bantuan ke? Imbangan. Imbangan. Okey, imbangan. Cemerlang. Imbangan, cikgu. Cikgu nak cuba ada soalan lagi ke? Mungkin? Ingat saya tanya Satesh lah. Baiklah. Satesh. Okey. Tadi kita dah tengok kan. Kita dah cerita tentang
perkakasan kan? Betul. Okey, kita cari Satesh. Okey, Satesh, cuba bagi tahu satu lagi contoh perkakasan selain daripada yang Asrul dan Puan sebut tadi. Contoh satu je. Tadi dah tunjuk kan? Ada CPU, Ada unit CPU, pemprosesan, ada juga paku kunci. Yes, betul. Bagi satu lagi contoh. Saya ingat lagi ada lagi 2, betul tak cikgu? Betul. Bagi satu lagi contoh. Saya bagi tunjuk dia buat macam tu, kita gerak hentang kanan. Bunyi dia macam tu. Kucing selalu kejar. Kucing selalu kejar. Kucing selalu kejar. Apa dia, Satesh? Dia malu-malu. Baiklah. Apakah okey, mungkin cikgu lah. Kita boleh tolong sikitlah cikgu. Boleh. Apakah jawapan dia cikgu? Saya cuba. Tertikus. Baiklah. Baik. Tak apa Satesh, nanti kita cuba lagi. Nanti kita ulang kaji lagi sama-sama. Ya. Nanti cikgu. So seperti yang cikgu katakan tadi, tentunya perkakasan tersebut harus ada. Cikgu, saya juga ada persoalan di kepala saya. Seperti yang kita gunakan ini ialah Adobe Illustrator. Ya, betul. Kalau guna yang pengisian lain semua itu, adakah cara dia agak sama? Tak. Sebagai asasnya? Tak. Tidak. Tidak, dia akan ada beza jugalah dari segi penggunaan kita kata tools tu ataupun features yang ada dalam software tu. Features yang Okey, ada dalam software lain mungkin kata-kata kalau nak sama tu mungkin dalam 20% 30% sajalah sama. Oh, sedikit je yang sama, ya, tak cikgu. banyak sama. Maka sebab jika mereka ingin menggunakan perisian lain, lain nak dia punya proses. banyak lain pembelajaran saja. yang ingin dilakukan. Lain je. Tapi apa-apa pun saya kata bila kita nak cekap, bila murid-murid nak mahir perisian ni, kena rajin explore. Kena rajin teroka. Macam kita punya slot dah, teroka. Kita kena rajin teroka. Kalau orang tanya kata-kata, macam mana pandai buat ni? Memang kena teroka lah. Baik. Baru dia akan dapat teroka bila dia akan jumpa benda yang baru. Bila dia rajin teroka, dia akan jumpa benda yang baru. Baik, betul tu cikgu. Saya setuju cikgu. Cikgu, saya juga ada persoalan dengan rekaan yang telah cikgu buat itu. Kita ada yang mengatakan pengulangan antara salah satu prinsip asas kan. Bagaimana cikgu ingin menentukan perkara mana yang kita ingin mengulang? Sebagai contoh di sini, bentuk had itu saya rasa cikgu telah ulang. Mungkin bentuk rumah ke atau bagaimana cikgu menentukan tersebut? Baguslah soalan Hanif. Baguslah. Suka Hanif punya soalan. Okey, kalau kita tengok sini. Kenapa saya pilih love ni, bentuk shape love ni sebagai pengulangan. Kita ulanglah supaya kita dapat nampak prinsip pengulangan dekat situ. Sebab kita dah tahu dah, love ni maksud dia apa? Sayanglah. Sayang. Kasih kan. Betul. Maksudnya care. Betul. Jadi kalau saya letakkan image yang lain, contoh rumah, dia nampak serabut. Jadi mesej, sebab tadi mesej kita adalah stay at home. So stay at home maksudnya kita nak care, kita nak jaga. Jaga siapa? Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kawan-kawan kita, kan? Jadi bila kita gunakan shape ni, maksudnya kita nak tunjukkan bahawa sebab kita care. Sebab kita care. Dan kenapa kalau tengok sini, Hanif perasan kan, kenapa saya pakai warna hijau dan juga kebiru-biruan ni? Ya, saya pun tertanya juga. Dan tiba-tiba di bahagian home adalah warna kuning. Kenapa hijau? Background ni hijau biru. Apa inspirasi cikgu ni? Kita pilih warna ni. Okey, sebab kalau kita tengok, selalu kita nak kaitkan dengan benda yang subur, apa dia? Warna hijau, warna-warna hijau bumi lah, cikgu. Kan? Betul. Hijau, kalau traffic light warna hijau tu Jalan lah. dengan belah-belahan ya. Kalau merah tu bahayalah. Berhenti. Merah tu bahayalah kan. Hijau ni benda yang kata-kata segar lah. Yang segar. Kan? Sebab yang tu ada orang, betul. Ada orang panggil kata lagu Malah Hijau. Malah Hijau, evergreen. Evergreen. Jadi bila hijau ni benda yang seronok orang tengok. Baiklah. Benda seronok. Kalau kita bandingkan dengan warna merah lah. Kalau kita tengok. Saya pun setuju cikgu. Saya rasa juga dengan rekaan ini sahaja, dengan segala aplikasi prinsip ni, semakin menarik rekaan tersebut. Ada mungkin mesej lebih senang untuk capai. Cikgu, saya rasa lebih banyak benda yang kita ingin terokai lepas ini. Tetapi ada dekat rumah, pastikan anda jangan ke mana-mana kerana saya rasa Cikgu Din banyak lagi benda kita nak tunjuk hari ini. Pastikan anda bersama kami tentunya di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda,
Papar tanda periklanan terbesar di dunia terletak di Dubai, Emiria Arab Bersatu dengan keluasan 6,260 meter persegi. Anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM yang hari ini kita sedang terokai mata pelajaran produksi reka tanda bersama Cikgu Awaluddin tadi. Macam-macam dah Cikgu Awaluddin bersama kami dan murid-murid dalam talian telah kita terokai. Cikgu, saya rasa begitu menarik sebab dengan warna-warni tadi, dengan segala prinsip asas yang Cikgu ada tadi untuk rekan tersebut, saya rasa seperti yang cikgu katakan, untuk mungkin huruf tu lebih timbul ataupun supaya tak nampak singit sebelah ke. Ya cikgu? Betul tak? Cikgu, saya ada persoalan juga. Seperti yang cikgu tunjuk tadi ini adalah apa tadi? Ujian. Kajian warna. Kajian warna. Kajian warna. Kajian warna. Ya, kajian saya warna. tertanya juga cikgu, ini yang seperti cikgu katakan, biru dan hijau untuk tunjuk macam ketenangan, kesuburan. Betul, kan? betul. Kenapa kita tak pilih yang ini cikgu? Sebab yang ini warna merah. Mungkin kita nak tarik perhatian orang macam bahaya. Duduk di rumah. Kenapa kita tak pilih yang ini ke cikgu berbanding yang di tengah? Bagus, soalan Hanif ni memang mencabar lah. Tapi tak ada masalah lah. Okay. Kenapa? Kenapa saya kata yang kajian yang pertama sekali ni, yang warna kemerahan dan warna kuning ni tadi, dia bukanlah adalah kajian warna yang terbaik. Sebab kalau kita tengok tema kita stay at home. Bila kita gunakan warna yang panas, dia memang tak sesuai lah. Sebab dia warna panas ni kata-kata sesuai untuk mesej benda-benda bahaya ataupun benda-benda yang berisiko lah sebagai contoh lah. Tapi kita nak beritahu mesej selamat. Jadi biar sejuk, kita guna warna yang lebih pada warna sejuk lah. Warna biru, hijau macam tu lah. Kalau seperti katakan jangan masuk. Jangan masuk. Boleh lah. Garam sikit betul. juga. Macam contoh kalau kita kata awas penjarakan sosial. Tu boleh. Kita pakai warna macam tu cikgu, betul. Sangat penting cikgu. Cikgu, kalau yang bahagian yang tiga pula, kajian warna tiga ni, apakah yang cikgu nampak untuk ini? Untuk saya nampak ini pembahagian warna antara kiri dan kanan. Mungkin ini antara atas dan bawah. Dia ada masalah dekat sini. Kalau tengok dekat sini, tulisan stay tu. Tulisan stay tu dia tak sesuai dengan tema poster tu. Sebab dia terlalu gelap. Dia terlalu gelap. Terlalu gelap. Dia tak kita kata macam saya cakap tadi, yang saya cakap ke Hanif tadi kan. Bila kita nak poster, kita ikut tema. Dan bila kita pilih colour pun, kita sesuaikan dengan tema kita. Kalau kata tema tu, patutnya tema yang kita kata riang, gembira, ceria dan sebagainya. Kan kita nak pakai warna-warna yang sedih. Betul. Betul cikgu. So ini nampak seperti sedih sedikit lah cikgu. Betul. Betul. Sepatutnya ceria, mengingatkan. Betul. Betul. Cikgu, satu lagi soalan saya ada. Seperti yang kita tulis di sini, cikgu tulis ni #lindungi diri, lindung semua. Maaf, lindungi diri, lindung semua. Betul. Kalau sekarang dia berada di sini, kalau berada di bawah ini, adakah itu akan mempengaruhi keseluruhan rekaan ini? Bagus Hanif. Bagus. Saya memang dah tunggu tu. Mesti Hanif tanya pasal benda tu lah. Okey, sebab tu kata pentingnya reka letak. Bila kita letak di bawah, okey, mata penonton, mata audien bila tengok reka bentuk kita. Okey, saya ambil contoh yang tu. Baik. Hanif ambil. Baik, boleh. Okey. Ni tempat kita tak bawah dulu. Okey. Terima kasih Hanif. Okey. Kalau ni tengok sini. Kalau kita letak di bawah, letak di bawah. Mata audien kita nak tengok pada fokus ni. Jadi kenapa kita nak biarkan dia terpisah? Kita sekalikan dia. Sebab tu ada penyatuan dekat sini. Supaya dia tak terlepas cikgu informasi tersebut. Stay at home, tujuan dia adalah untuk lindung diri, lindung semua. Betul. Kalau kita letak di bawah, dia seolah-olah jadi macam satu benda yang tak penting lah. Sedangkan lindung diri, lindung semua ni sebenarnya adalah mesej. Mesej yang sama berkaitan dengan stay at home. Betul. Macam mungkin itulah. di bawah ini selalu mereka letak alamat ataupun untuk komunikasi, telefon nombor. Betul. Penting tetapi kurang penting daripada mesej tersebut. Betul. Sebab kita punya focal point kita dekat sini. Baik. Tu kita bagi audien pandang tempat lain. Menarik cikgu. Cikgu, saya ada juga tengok di sini tadi sebab saya seperti yang cikgu katakan salah satu prinsip asas yang ada 6 tadi ialah imbangan. Ya, betul. Kan? Tapi cikgu, seperti yang saya perhatikan di sini
minta maaf kalau saya cakap, saya rasa ini mungkin tidak seimbang sebab dia berada di kanan bawah. Ataupun kenapa kita letak seperti itu, cikgu? Bagus. Dia nampak menarik tapi mungkin untuk saya tidak seimbang. Kenapa, cikgu? Sebenarnya apa yang Hanif tengok tu memang kalau secara mata kita tengok secara ilusi lah, kita kata dia tak seimbang. Tapi dalam seni dia seimbang. Dalam seni dia seimbang. Mata saya tak cukup imbangan seni, dia cikgu. tidak simetri. Dia imbangan dia tidak simetri. Maksudnya dekat bahagian sini saja yang berat, kat sini kosong. Dia imbangan tidak simetri. Imbangan tidak dia simetri. Kita imbang ni, bila kita imbang ni, kita imbang image, pengurufan dan juga ruang tu. Cara kita susun, cara kita letak. Itu kata-kata bila kita nak kaitkan dengan imbangan. Tengok contoh yang lain. Ada contoh yang lain tak? Ada contoh yang lain. Contoh macam ni kan. Nampak? Ada berimbangan kat sini. Betul. Okay? So kita punya design kita tu fokus dekat sini je. Image dia punya pengurufan sini je. Tapi sini kita dah balancekan dia. Cikgu boleh tunjuk, saya tunjukkan situ ya. Seperti yang cikgu katakan tadi, image kita punya fokus image dengan pengurufan kita tengah-tengah saja. So dekat sini dah ada space. Dah ada ruang lah. Saya juga perhatikan cikgu sini ada penyatuan untuk mesej yang kita ingin sampaikan. Kerana di bahagian bawah ada alamat. Ini macam ni untuk kulit lah. Kulit buku. Kulit buku cover lah. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan sedikit? Saya pasti ini adalah kemahiran yang sangat berguna dalam kehidupan harian kita juga. Mungkin dalam bidang perniagaan ke, bagaimana yang kita boleh aplikasikan ilmu yang kita belajar hari ini? Banyak. Kalau kata-kata contoh dalam bidang perniagaan lah, kita boleh design menu. Cikgu jangan buat saya lapar, cikgu. Saya belum sarapan lagi deh. Boleh design stiker. Design stiker pada pembungkusan. Itu sebagai contoh lah. Okay, kalau tengok contoh sini. Betul, cikgu. Ini nampak tak apa, Din? Betul. Yang saya perhatikan ni, kejohanan merentas desa. Ini tahu tak reka bentuk apa ni? Agak panjang, cikgu. Ini panjang yang kita nampak tadi menegak seperti portrait. Yang ini landscape, cikgu. Landscape. Kalau ni nak tahu, ini reka bentuk kain rentang ataupun banner. Menarik. Kadang-kadang memang banner pun memang kata-kata salah satu daripada bentuk promosi ataupun kata-kata papar tanda lah. Tapi untuk memberi informasi, untuk mengajak orang menyertai. Betul. Kalau tengok sini, kat mana nampak balance dia? Balance sini ada image, dan sini ada profile. Betul. Maksudnya tak semua kawasan tu kita letak image saja ataupun tak semua kawasan tu kita letak pengurufan saja. Yang tidak semestinya pengurufan berada di tengah. Tak semestinya. Keseimbangan tidak simetri. Betul. Menarik, cikgu. Baiklah, cikgu. Saya rasa dah pelbagai benda kita terokai hari ini. Cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan atau kesimpulan apa yang kita telah pelajari dalam segmen ini. Okey, jadi Hanif dan murid-murid, apa yang kita dah tengok hari ini adalah yang pertama tadi membina komposisi reka letak mengikut lakaran. Maksudnya daripada lakaran kita terus bina komposisi. Dalam mana? Dalam perisian lah. Kemudian yang kedua, murid-murid boleh tahu cara nak menilai komposisi yang mereka buat, yang mereka bina lah. Okey, dan yang ketiga, mereka tahu macam mana nak mengesahkan komposisi reka letak yang dipilih. Okey, dan terakhir sekali, murid boleh menghasilkan cetakan akhir komposisi reka letak yang dipilih. Macam itulah. Baik, cikgu. Saya rasakan ini semua antara ilmu asas yang boleh dibawa ke mana-mana. Dengan lebih canggih dengan segala rekaan yang berada di depan mata saya juga. Menarik, cikgu. Cikgu, dengan itu sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Awaluddin Muhammad dari SMK Permai Indah Bukit Mertajam Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak, cikgu, atas segala penerokaan kita hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah ilmu ni boleh diguna pakai dalam pelbagai bentuk dalam bidang cikgu. Boleh. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita. Ada 4 orang Muhammad Asrul Hakimi, Puvendran, Pavendran dan Satesh, juga dari sekolah yang sama, SMK Permai Indah Bukit Mertajam Pulau Pinang. Baiklah, saya juga ingin berterima kasih kepada anda semua kerana bersama kami. Tetapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini Abang Aiman
ada juga dia akan berkongsi pernikahan Islam tahap 2. So pastikan anda terus bersama kami. Saya Hanif Sean di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Nanti jumpa Abang Aiman. Assalamualaikum. Didik TV KPM